Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu Sejarah dan Perkembangan Orientalism. Dalam dunia kini, perkataan orientalis tidak lagi asing bagi masyarakat di negara kita. Selepas zaman Renaissance atau kebangkitan Eropah, telah lahir satu cabang intelektual Eropah iaitu Orientalism. Pada keseluruhan kajian tentang Timur pada zaman Renaissance ini tertumpu kepada dua aspek penting iaitu sejarah dan sastera, di mana dua perkara ini menjadi agenda utama para orientalis mengkaji, memahami lantas menguasai Timur. Definisi Orientalism dari segi bahasa ialah Orientalism adalah asal dari perkataan Orient yang bermaksud timur atau nilai yang berkaitan dengan ciri, gaya, pandangan dan tata laku yang berasaskan dengan bangsa timur. Kata tambahan isme pula bermaksud suatu fahaman, aliran atau amalan. Dari segi istilah pula, Orientalism merupakan ilmu timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia timur. Makna khusus al-istishraq ialah kajian barat yang berhubung dengan Islam sama ada dalam bidang bahasa, sastera, sejarah, akidah, syariah dan tamadun secara umum. Orientalis secara khususnya bermaksud penyelidikan dan pembelajaran orang-orang barat terhadap dunia timur Islam dari segi bahasa, sastera, sejarah, akidah dan syariah. Menurut Kamus Webster, Orientalism bermaksud pengajian daripada had ketimuran sama ada yang menyentuh aspek kebudayaan, pemikiran atau adat resam. Faktor perkembangan Orientalism. Yang pertama adalah faktor politik. Penjajahan negara-negara Islam oleh Barat adalah salah satu cara Orientalis melumpuhkan sistem yang berteraskan Islam. Dengan itu mereka merangka strategi untuk mencari kelemahan umat Islam serta memasukkan sistem sekular dan propaganda palsu. Di negara-negara Arab misalnya, mereka berusaha untuk menanam pemikiran yang bertentangan dan memecah belahkan pemimpin-pemimpin negara Arab agar saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Selain itu, mereka akan berusaha menyuntik pemikiran yang selari dengan siasat dan kemahuan negara mereka. Okey, kemunculan Orientalis kerana denda yang tidak berkesudahan. Mereka berdendam kerana kekecewaan dan kekalahan Perang Salib mereka telah membuat rancangan baru dari serangan senjata. Mereka betulkan menjadi serangan mental dan fikiran. Sebelum mereka menyerang pemikiran, mereka telah membuat kajian tentang Islam untuk persiapan serangan fikiran. Mereka mula mengkaji tentang Islam dari pelbagai aspek termasuk akidah, tafsir, hadis, sastra dan lain-lain. Iaitu lahirnya aliran yang menyeleweng dari Islam dan dalam dunia Islam, contohnya sekularisme dan liberalisme, yakni menjadikan seorang Muslim itu atas nama sahaja dan Muslim itu macam banyak mengikut budaya Barat. Sekularisme ini iaitu pentadbiran dipisahkan dari agama. Liberalisme pula falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Sebab itu wujudnya Islam liberal atau Muslim liberal dalam masyarakat Muslim. Okey, kemunculan Orientalis iaitu melalui Perang Salib, yakni berlaku perebutan kota Jerusalem yakni Baitul Maqdis di antara orang Kristian dan Islam. Kerana Baitul Maqdis juga merupakan kota suci orang Kristian. Sebab waktu tu Baitul Maqdis jatuh ke genggaman Islam iaitu Bani Saljuk. Yang kedua, orang Turki yang menguasai Baitul Maqdis memberi layanan buruk kepada penganut Kristian, yakni mereka menimbulkan kemarahan orang-orang Kristian kerana Bani Saljuk telah menutup jalan menghalang orang-orang Kristian daripada mengerjakan ibadat di Baitul Maqdis. Bagi orang Kristian Eropah, berziarah ke Baitul Maqdis dapat menghapuskan dosa dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kebangkitan kuasa Islam di Timur Tengah membimbangkan orang Kristian. Oleh itu, tercetusnya Perang Salib di atas sebab keagamaan, yakni mereka telah menyembunyikan kebenaran Islam dan keunikan Islam. Bagi mereka, Islam di mata mereka ni sebagai penghalang mereka untuk menyebarkan agama Kristian. Gambaran yang dibuat oleh mereka, agama Islam ni disebarkan melalui kekerasan dan pedang. Okey, kolonialisme ni ada antara sebab kemunculan Orientalis, yakni
Kolonialisme ni usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui pasaraan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah biasanya melalui penaklukan dan penjajahan. Mereka ni mendapatkan bahan-bahan mentah yang diperlukan dan menguasai sebuah wilayah serta pentadbiran tempatan. Kolonialisme yang berlaku di Jawa oleh pihak Belanda seperti mereka ini telah memasukkan fahaman teosofi. Apa itu fahaman teosofi? Fahaman teosofi ilmu kebatinan yang umumnya berdasarkan ajaran-ajaran agama Buddha dan Hindu. Orientalis ni dia mengkaji budaya masyarakat timur dalam semua aspek positif dan negatif. Orientalis ni menjadi konco terhadap penjajah. Kenapa mereka disebut menjadi konco terhadap penjajah? Kajian orientalis digunakan untuk membantu kuasa penjajah barat menguasai dunia Islam dan membentuk pemikiran penjajah barat. Seterusnya, strategi orientalis. Dari awal lagi, pelbagai teknik yang dilakukan oleh para orientalis bagi mengembangkan pengaruhnya. Cara yang dilakukan amatlah bahaya kerana akan mengikis pengaruh Islam secara tidak sedar. Antara strateginya ialah pengajian di universiti dan kajian akademik, penerbitan bahan kajian berkaitan Islam seperti artikel dan majalah, seminar, konvensyen dan perhimpunan, ulasan politik, laporan media massa dan akhbar. Kesan perkembangan Orientalism. Pengaruh Orientalism memberi banyak kesan kepada umat Islam. Kesan kepada individu ialah akidah seseorang itu akan tergugat dan terpesong kerana terpengaruh dengan pemikiran Orientalism yang menyebabkan terkeluar daripada landasan Islam yang betul. Selain itu, mempunyai pemikiran yang tertutup. Kesan kepada masyarakat. Masyarakat akan terpengaruh dengan gaya hidup budaya barat yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, muncul masyarakat jahil yang mengkiblatkan orientalis tanpa mengikut perundangan Islam yang sebenar. Kesan kepada negara, kemerosotan akhlak dalam kalangan pemimpin akibat fahaman yang bercanggah menyebabkan rakyat dalam keadaan tidak teratur. Cadangan penyelesaian. Umat Islam perlulah memantapkan akidah dengan menambahkan ilmu pengetahuan tentang Islam melalui sumber yang betul. Seterusnya, masyarakat dan badan bukan kerajaan iaitu NGO haruslah membuat aduan apabila menemui sebarang kesesatan terhadap Islam. Selain itu, kerajaan mestilah menyekat dan mengharamkan pengeluaran bahan kajian yang menyeleweng. Yang terakhir, kerajaan perlulah mengadakan program ilmiah di institusi pendidikan atau di tempat awam bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang ajaran yang sesat dan menyeleweng. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.